Salam Malaysia Madani dan tentunya lah kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan dan penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Dan tumpuan di Ruang Bicara hari ini ialah tokoh siswa pemimpin muda negara. Dan ini ekoran daripada anugerah tokoh siswa. Dan mungkin sebelum saya memperkenalkan tetamu-tetamu yang berada bersama saya di studio ini, menarik jugalah kalau kita lihat dulu tentang latar belakang berkaitan dengan anugerah tokoh siswa ini. Dan ianya merupakan anugerah yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun KPT untuk mengiktiraf pencapaian mahasiswa. Dan calon-calon bagi anugerah ini telah pun menganjurkan program-program berimpak tinggi sebenarnya di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa. Dan anugerah ini telah diadakan sebanyak 7 kali sebelum ini, iaitu semenjak tahun 2013 sehinggalah kini, iaitu ini merupakan sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Dan penganjuran ke-8 iaitu anugerah tokoh siswa 2022 telah pun diadakan pada 20 Mac 2023 di Dewan Zakbar di Kementerian Pendidikan Tinggi. Banyak lagi sebenarnya kalau saya ingin sampaikan info berkaitan dengan anugerah ini. Tapi mungkin ada baiknya lah kalau saya perkenalkan dulu dua tokoh anak muda yang berada bersama dengan saya. Di sebelah kiri saya ini kita ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia, saudara Miss Mifzal Salihin yang merupakan pemenang tokoh siswa kebangsaan 2022. Jadi Mifzal, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Jadi kami di Ruang Bicara terlebih dahulu mengucapkan tahniah di atas penerimaan anugerah sebagai pemenang tokoh siswa kebangsaan 2022. Terima kasih. Macam mana anda menganggap tentang penganugerahan ini sebelum saya perkenalkan seorang lagi tetamu? Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada, especially kepada ibu bapa saya dan juga kepada tim saya lah. Anugerah ini sebenarnya dia merupakan satu, bagi saya adalah achievement yang besar bagi saya lah, kan. Dan saya rasa memang setiap mahasiswa mengimpikan anugerah ini. Kerana ia menunjukkan dan membuktikan bahawa apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu berimpak tinggi dan efektif. Dan tahniahlah kerana apa yang diimpikan oleh Mifzal akhirnya menjadi kenyataan. Ya. Okey, seorang lagi tetamu yang juga berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini, kita ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Encik Muhammad Ali Nur Ahlam Abu Bakar, iaitu pemenang anugerah Badan Majlis Perwakilan Pelajar Terbaik untuk anugerah tokoh siswa 2022. Jadi Alam, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Dari mana sebenarnya Alam? Saya sebenarnya datang daripada Taman Medan Taling Jaya, Selangor. Dan menuntut di Universiti Utara Malaysia. So jadi memang tinggal di sana lah semasa menuntut. So sekarang ni saya tengah menjalankan praktikum. So saya tinggal di rumah lah, di PJ. So saya baru je habis pengajian saya di UUM. Menarik. Baik, okey. Kepada anda yang sedang bersama kami mengikuti program Ruang Bicara ini, kita juga mendapat keizinan lah daripada Mifzal dan juga daripada Alam. Kalau anda juga mungkin ingin bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara ini, jangan lupa dua talian kami sediakan kepada anda, iaitu di 0326979767 dan juga di 0326979768. Baik, mungkin tadi dah pun kita bermula dengan Mifzal. Barangkali adil jugalah kalau kita dapatkan pandangan Alam pula lah dalam isu ini sebagai pemenang anugerah Badan Majlis Perwakilan Pelajar Terbaik, anugerah tokoh siswa 2020 ni. Apa yang dimaksudkan dengan anugerah Badan Majlis Perwakilan Pelajar Terbaik ini sebenarnya, Alam? Okey, baik.
Jadi untuk anugerah ini kita boleh spesifikkan untuk satu organisasi tertinggi dalam universiti. Sudah sedia maklum bahawa setiap IPT terdapat organisasi mahasiswa tertinggi, iaitu perwakilan pelajar. Tak kisahlah nama dia Majlis Perwakilan Pelajar atau sama ada Kesatuan Pelajar, Student Union dan sebagainya. Yang penting dia adalah majlis yang tertinggi yang mewakili mahasiswa. Jadi kita memang khususkan anugerah itu untuk badan organisasi tertinggi yang mana fokusnya adalah majlis perwakilan pelajar yang mana melaksanakan apa-apa program yang betul-betul memberi impak kepada mahasiswa, universiti, masyarakat maupun negara. Jadi siapa yang boleh mencapai KPI, kriteria yang telah ditetapkan dan bersaing secara sihat, interview dan sebagainya, terdapat beberapa lapisan interview. So akhirnya kita menjalani proses penilaian daripada pihak kementerian sendiri untuk memilih siapa pemenang bagi anugerah ni. Dan saya berbeza sikit. Saya punya anugerah ni adalah anugerah berpasukan. Maksudnya saya hebatnya anugerah ni bukan sebabkan saya, tapi disebabkan pasukan saya, tim saya. Semangat berpasukan itu sendiri. Kalau Mifzal dia lagi hebatlah sebab dia punya anugerah individu. Itu yang kita nak tanya Mifzal ni. Dari segi pemilihan itu, macam tadi disebut oleh rakan kita lah Alam, bahawa ada proses penilaian yang dilakukan. Macam untuk pemenang tokoh siswa kebangsaan ini, apa proses penilaian yang terpaksa anda lalui sebenarnya, Mifzal? Okey. Baiklah, proses penilaian dia sebenarnya untuk kami berbeza sikit. Sebab pertama sekali bagi kami ada 2 hari interview sebab untuk tokoh siswa kebangsaan kan. Hari pertama adalah saya rasa semua kami lalui, di mana pada hari pertama tersebut kita ada 2 interview. Kita ada 2 interview. First interview pertama adalah bukanlah nak kata interview, tapi dia macam debat. So kita ada dalam kategori kita masing-masing. Macam saya kategori kepimpinan keusahawanan, dan bersama saya juga adalah kategori tak silap saya kebudayaan dan juga sains, sukan. Sukan. So kami diklusterkan dan kami diberi role play. Role play untuk interview yang pertama tu, role play di mana kita akan dinilai oleh profesor juri-juri, panelis dekat situ. Itu interview yang pertama. Kemudian susulan daripada itu kami ada interview secara individu, di mana ianya hanyalah kami dan juga panelis. Lepas daripada itu untuk susulan daripada interview yang kedua itu, dia kata okey, tak apa, kita akan call yang mana yang akan proceed ke next stage lah kiranya untuk top 5 finalist tu. Yang pada hari kedua tersebut 5 orang saja yang terpilih daripada calon-calon yang shortlisted tu. Ada 5 orang saja. Dan dalam 5 orang ni cara kami diinterview tu agak unik. Sebab apa? Di hadapan kami adalah panelis. Tak silap saya lebih kurang ada 5 orang panelis, dan kami berlima di situ. So dia interview secara berkumpulan. Dan saya ingat interview kami tu hampir 2 jam hingga 3 jam jugalah. Untuk kami berinterview kan. Jadi dia seorang calon cakap, kemudian seorang panel bertanya kepada calon yang lain. Jadi kami di sini bersama-sama lah, kita dapat dengar apa cerita dia, kita dapat tahu apa yang dia lakukan, dan kita sendiri boleh menilai lah keadaan pada ketika itulah. Macam ni, sebelum saya dapatkan pandangan daripada Alam, macam Mifzal sendiri tahun berapa sekarang ni, menuntut di mana? Saya menuntut saya bukan tahun ketiga kejuruteraan mekanik di Universiti Melaya. Masih belajar lagi. Saya ada lagi setahun lagi untuk habiskan pembelajaran saya. Okey. Baik, kembali kepada Alam. Ini juga sesuatu yang menarik sebenarnya lah. Bila kita bercakap tentang anugerah Badan Majlis Perwakilan Pelajar, selalunya apa yang dilihat, apa yang dinilai oleh panel pemilih sebelum anugerah ini diberikan? Apa perkara-perkara penting yang ingin mereka saksikan sebenarnya ataupun ingin mereka ketahui? Okey, jadi perkara penting, kalau bila mana kita tanya untuk perkara penting dalam memastikan satu majlis perwakilan pelajar itu capai KPI yang telah ditetapkan adalah perlu memamerkan 2 program terbesar yang pernah dibuat oleh Majlis Perwakilan Pelajar atau organisasi tersebut. Jadi daripada peringkat MVP kita berfikir lebih jauh.
Sebab bagi kita setiap IPT diorang ni mempunyai kehebatan masing-masing. Saya percaya mereka ni ada program yang mungkin diorang simpan untuk dipertandingkan dalam anugerah tokoh siswa ni. Jadi daripada mata kaca peringkat majlis program pelajar, kita anggap kita perlu jual lebih lagi. Maksudnya kalau KPI-nya minta 2, kita bagi lebih. So untuk kita utamakan 2 tu, yang mana kita bagi tahu kita ada program HESCOM, kita ada program Travelog Ramadan. Kemudian kita jual lagi ada beberapa program-program dan secara keseluruhan apa gerakan Majlis Perwakilan Pelajar sepanjang satu penggal, impak dia kepada mahasiswa, macam saya sebut mahasiswa universiti, masyarakat dan negara. So itulah yang kita utamakan. Bila kita sebut tentang penilaian, barangkali misalnya kita tahu ialah anda juga terpaksa menghadapi satu saingan yang hebat sebenarnya. Ramai pelajar-pelajar ataupun siswa-siswa yang juga ingin mendapat anugerah tokoh siswa kebangsaan ini. Apakah anda menjangkakan, apa yang anda rasakan ada dalam diri anda yang membolehkan anda dipilih untuk menerima anugerah ini sebenarnya? Okey, bagi saya lah, apa yang saya rasakan bahawa salah satu, pada pendapat saya lah, salah satu metrik yang digunakan oleh penilai-penilai ini adalah how big of a problem are you solving lah, sebenarnya skala impak tersebut. Jadi dengan apa yang saya lakukan, saya melakukan sebuah online e-learning punya platform, online tutoring punya platform, di mana fokus kami adalah kami nak membantu mahasiswa-mahasiswa untuk mencari pendapatan yang lebih. Sebab kita tahu kan kos sara hidup semakin lama semakin meninggi. Malah macam saya dekat UM di ibu kota lagi, kan. Jadi memang mahasiswa nak mencari pendapatan lebih. Jadi kita berikan, jadi saya telah mengambil inisiatif untuk membuka satu saluran, iaitu e-learning platform, di mana kita menghubungkan mereka dengan pelajar-pelajar di tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 1, 2, 3 lah, upper form, lower form, dalam melalui aktiviti tutoring dalam subjek-subjek STEM, macam physics, chemistry, bio, maths and maths. So itu apa yang kita lakukan, dan kita sebenarnya mendapat sambutan yang agak menarik lah, sebab kita memperkenalkan konsep yang baru, iaitu konsep peer-to-peer tutoring. First of its kind lah, yang saya boleh katakan, yang establish peer-to-peer tutoring. So daripada situ memang kita mendapat banyak sambutan daripada orang luar, dan saya rasa cara ini lebih efektif, sebab kita boleh katakan bahawa tutor dan juga pelajar-pelajar yang form itu, dia rakan sebaya. So cara berkomunikasi itu kan, kita boleh kata lebih efektif di situ, dan dalam masa yang sama dia jadi mentor. Sebab apa? Lebih-lebih lagi kepada adik-adik tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang bakal menempuh alam universiti. So memang sangat relevan, dan itu apa yang kita buat lah dekat after class ni. Skala kita lah, walaupun tak besar, tetapi kita dapat membantu mahasiswa kita untuk mencari pendapatan yang alternatif. Kelas ni dilakukan melalui online? Yes, kelas ini dilakukan melalui online. Jadi memang sangat convenient, kerana mahasiswa boleh tak perlu lagi nak membahayakan diri mereka, kan, pergi mengharungi trafik lah, kan, di jalan raya semua, especially yang jadi Grab driver semua tu, kan. So mahasiswa ada option untuk duduk dekat rumah dan mengajar dekat situ. Safe, comfortable. Subjek yang menjadi pilihan? Subjek yang menjadi pilihan kami adalah STEM subjek. So maksudnya yang berkaitan dengan sains, teknologi, engineering, physics, chemistry, bio, maths and maths. Kita buat juga pre-university classes, A-levels, foundation punya level, and also in engineering subjects as well. Ada juga yang macam calculus, kita cater untuk mereka-mereka semua. Dan yang uniknya adalah semua ini mahasiswa yang mengajar. Yang menganjurkan. Mahasiswa yang mengajar. Dari segi sambutan daripada pelajar-pelajar sendiri setakat penganjuran ini? Okey, alhamdulillah setakat ini kan kita ada banyak dah student engagement kita. Kita dah engage dengan lebih kurang 5,000 hingga 6,000 pelajar dah. Setakat bagi saya dah itu adalah satu achievement yang sangat besar lah. Dan dalam masa yang sama juga kita ni
kita menang award actually. Kita menang Outstanding Virtual Learning Award by Private Education Entrepreneurs Association of Malaysia. So waktu kita buat kelas online tu kan, kita boleh menang yang tu. Dan juga antara pertandingan yang kita masuk, kita compete dan kita telah menang adalah University Startup Challenge 2020, University Startup Challenge daripada MAGIC, Malaysian Global Innovation Center. Satu agensi lah bawah Mosti dahulu. Okey, menarik. Banyak lagi akan kita kongsikan nanti. Apa ni, Mizal? Kita beralih kepada malam tengok saja bila apa ni Mizal bercakap tadi. Okey lah, kita juga nak kongsi lah daripada pencapaian apa ni untuk anugerah Badan Majlis Perwakilan Pelajar Terbaik, anugerah tokoh siswa ini. Tadi kita dah pun berkongsi antara program-program yang begitu hebat yang dianjurkan oleh Miss dan rakan-rakan. Apa pula program yang dilihat sebenarnya yang memberikan impak ataupun kesan yang cukup positif dan akhirnya membawa kemenangan kepada Majlis Perwakilan Pelajar UUM ini sebenarnya? Okey, baik. Jadi sebelum saya teruskan untuk menjawab soalan tu, mungkin saya boleh ceritakan situasi semasa waktu melaksanakan program. Sebab program yang kita jalankan ni, kita boleh fikir bahawa sepanjang penggal tempoh perkhidmatan kami sebagai MPP, kita berhadapan dengan satu cabaran COVID-19. Itu yang pertama. Betul. Keduanya, kita berhadapan dengan cabaran inflasi yang mana kita ada juga dapat keliling bahawa perlu ada langkah penjibatan dalam universiti. Kalau daripada aspek COVID pula, kita perlu patuh SOP dan sebagainya. Even program yang kita hantar ni pun adalah program yang masa PKPD, which is kita nak buat kat luar. Itu adalah peringkat peringkat negeri, tapi ada kekangan pergerakan dan sebagainya, so kita tak boleh buat, tapi kita try untuk cari jalan penyelesaian. Jadi untuk kita kemukakan, sebenarnya dalam peringkat Majlis Program Pelajar kita buat program lebih daripada 70 program yang berimpak tinggi. Jadi yang fokus untuk kita, sebab anugerah tokoh siswa, kita tak boleh hantar satu program satu program ke dua anugerah, tak boleh. So satu anugerah mesti satu program yang hantar satu-satu. So mana yang patut kita hantar dekat tempat yang susah, kita hantar yang penting, program-program yang penting yang berimpak tinggi peringkat kebangsaan kita hantar. So selebihnya kita try masuk dekat slot-slot yang mungkin kemungkinan besar untuk menang lah. Jadi untuk anugerah badan kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar ni, kita menghantar dua program, iaitu HESCOM, Hero Sukan Hero Sukan Mahasiswa, kemudian Travel Ramadan, which is Ramadan lah, program Ramadan. Untuk ESCOM ni lebih kepada pemberian barangan bantuan kepada pelajar-pelajar yang mula bersekolah waktu tu. So bagi kami, waktu sepanjang COVID dan inflasi memang sangat mencabar untuk ibu-ibu dan ayah-ayah yang menyediakan peralatan sekolah. Jadi daripada peringkat Majlis Perwakilan Pelajar, kita anggap mungkin ini antara langkah untuk kita menyumbang kepada masyarakat. Sebab kita tidak ingin anggap mahasiswa itu hanyalah sekadar mahasiswa yang tak memberi impak kepada mana-mana pihak. Sebab memang kita dah diajar daripada semester 1, kehadiran mahasiswa perlu memberi impak kepada masyarakat sekeliling sekurang-kurangnya. Kalau boleh lebih, mungkin kepada negara. So itu yang kita laksanakan lah untuk program yang pertama kita tandingkan. Untuk program kedua, iaitu Travel Ramadan. Travel Ramadan ni adalah program yang dilaksanakan, boleh dikatakan peringkat kebangsaan sepanjang 1 bulan. Which is kalau kita ni pun mungkin esok hari pertama kita mulakan Ramadan. So itu merupakan waktu ketika itu kita buat program yang mungkin memberi banyak slot lah, daripada segi ceramah, daripada segi pemberian barang-barang kebajikan, barang-barang puasa. Kita ada juga bagi bubur lambuk sepanjang bulan Ramadan. Kita ada juga buat slot-slot masak-masak untuk mahasiswa nak dapatkan knowledge dan sebagainya. Dan kita juga ada beri bantuan kepada bakul kasih kepada masyarakat sekitar dan sebagainya. So itu benda yang kita meraihkan bagi bulan Ramadan, sebab kita tak nak anggap sebagai COVID-19 ni adalah
penghalang untuk kita meraihkan bulan Ramadan tu. So itulah yang kita jual kepada peringkat kementerian, untuk kementerian anggap bahawa program ni sangat-sangat memberi impak. Betul. Bukan sahaja kepada universiti tapi kepada masyarakat juga. Tapi bulan Ramadan yang akan datang ni tak ada lagi lah program tu. So kita sebenarnya dah habis tenggal. So tapi insya-Allah tak nak diteruskan. InsyaAllah akan diteruskan lah, sebab benda tu benda yang baik. Betul. Kalau before this, kalau saya boleh kongsikan, dia sebenarnya ada program waktu bulan Ramadan, MPP yang before this ada juga buat. Tapi kita try untuk tambah lagi sulam apa yang lebih baik untuk jadikan program itu lebih berimpak tinggi. Okay. Menarik. Baik, Mifzal dan juga Alam, kita akan berehat dulu buat seketika. Jadi bolehlah meneguk minuman yang ada di depan kita ni, kerana kita akan berehat. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, jangan lupa mungkin anda juga sebenarnya ada pandangan ataupun pendapat ataupun ada pertanyaan yang ingin anda kongsikan ataupun lontarkan kepada kedua-dua tetamu kami yang berada di studio ini. Jadi saya ulangi lagi dua talian yang kami sediakan kepada anda: 03 2697 9767, 03 2697 9768. Kita rehat dulu buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang tokoh siswa, pemimpin muda negara, dan sedikit lagi informasi yang ingin saya sampaikan kepada anda sebelum kita bercakap dengan Mifzal dan juga Ahlam. Sebanyak 18 anugerah yang dia pertandingkan, yang merangkumi kategori kepimpinan, kesukarelawanan, keusahawanan, kebudayaan, sukan dan lain-lain. Dan anugerah Menteri Pendidikan Tinggi yang membawa gelaran Tokoh Siswa Kebangsaan 2022 merupakan anugerah utama sebenarnya yang dipertandingkan. Dan selain itu, terdapat dua pengiktirafan khas diberikan kepada mahasiswa, iaitu penghargaan khas Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi dan penghargaan khas Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan penghargaan khas Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi diberi kepada mahasiswa IPT yang telah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa secara individu dengan memenangi sama ada tempat pertama, kedua ataupun ketiga. Manakala penghargaan khas Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi diberi kepada mahasiswa IPT yang telah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa secara berpasukan. Jadi ini info yang cukup menarik sebenarnya. Tapi Mifzal, ini sesuatu yang juga saya nak dapatkan pandangan ikhlas daripada anda lah. Selalunya lah kalau kita masuk universiti tu, apa yang kita harapkan hanyalah sekeping kertas yang dipanggil ijazah sebenarnya. Dan kalau kita mendapat itu, ianya seolah-olah memberikan kita semacam kepuasan dan menjanjikan pada ketika itulah khususnya masa depan yang lebih baik. Tetapi bagi naluri yang ada dalam diri Mifzal sendiri, bila masuk ke universiti, ke institusi pengajian tinggi, apa yang anda harapkan sebenarnya? Apa yang anda mahu sebenarnya? Okay. Baiklah, bagi saya ini sebenarnya soalan yang sangat menarik lah. Sebab saya pun sewaktu saya tahun pertama pun saya memikirkan pasal benda ni. Apa yang saya mahukan di alam universiti ini. Jadi personally, apa yang saya rasa pada pandangan saya dan apa yang saya telah tetapkan pada diri saya adalah untuk menggunakan universiti ini sebagai satu platform di mana saya dapat membentuk diri saya. Bukan sahaja dari segi akademik tetapi secara holistik, dan ianya merupakan, bagi saya ianya merupakan tempat untuk saya explore macam-macam perkara yang kita boleh buat di universiti. Dan sebenarnya banyak peluang yang diberikan sama ada oleh company-company di luar sana ataupun daripada agensi kerajaan, galakan-galakan untuk mahasiswa dan mahasiswi ini untuk mencebur dalam bidang-bidang yang tertentu. Tak kisahlah dalam bidang keusahawanan ataupun dalam bidang bisnes, macam-macam business case study pun ada kan. Jadi saya rasa pada pandangan saya rasa macam bukan sahaja sekeping kertas, tapi kita perlu memikirkan apa
yang dapat membantu kita sebagai mahasiswa. Dan ini sebenarnya adalah atas dasar kapasiti mahasiswa itu sendiri. Mereka perlu set the expectation untuk diri mereka. Apa yang mereka nak betul-betul di alam universiti ini. Dan pada saya, itu apa yang saya nak. That's why saya menceburi bidang-bidang ini. Saya pergi buat entrepreneurship. Saya buat entrepreneurship pada tahun pertama saya sebenarnya. Sejak tahun pertama saya dah buat afterclass.com ini. Dan alhamdulillah saya masih continue. Saya buat banyak program yang saya pergi join, mendengar, dan bukan penglibatan dalam curriculum activity, tetapi most of the time bagi saya melibatkan diri saya dengan agensi-agensi di luar sana. Kan macam company selalu mencari talent dekat universiti. So kadang-kadang mereka akan buat competition, pertandingan, dan saya suka pertandingan. So saya akan cuba untuk masuki pertandingan, sebab walaupun tak menang ke apa, tetapi kita dapat belajar sesuatu, the real world. Kan kita dapat tahu apa yang sebenarnya mereka nak, dan kita dapat cater diri kita untuk pergi ke haluan tersebut. Bila you sebut tentang isu ini, Rizal, nanti saya pun nak dapat pandangan daripada Alam jugalah. Kalau situasi sudah berubah, sebenarnya zaman juga sudah berubah. Mungkin ketika saya berada di universiti dulu, kita tak risau tentang apa yang akan jadi kepada saya bila saya keluar daripada universiti dengan sekeping ijazah misalnya. Pekerjaan sudah tentu ada, tetapi sekarang ini kita lihat bagaimana siswa-siswa ataupun mahasiswa yang menghadapi masalah untuk mendapat pekerjaan, dan golongan siswa yang menganggur juga sebenarnya di negara kita begitu tinggi sekali. Jadi apakah ini juga sesuatu yang perlu dilihat secara serius oleh mereka yang sedang belajar di institusi pengajaran tinggi? Minda mereka harus berubah, pendekatan mereka juga harus berubah, keberanian mereka juga sebenarnya harus ada dalam diri mereka sendiri untuk menjamin bahawa masa depan mereka itu terjamin. Pandangan anda? Pada pandangan saya, memang perkara ini adalah satu isu yang sangat-sangat relevan. Kita dapat lihat memang banyak mahasiswa menganggur pun. Kan dah bertungkus lumus 4 tahun, 3 tahun belajar. Tetapi lepas tu bila kita keluar, kita tak dapat pekerjaan yang kita nak, ataupun kita terpaksa spin off apa yang kita belajar, kita buat kerja lain. Kan, jadi saya rasa isu ini memang sangat relevan, dan pada pendapat saya lah, kan, one of the way untuk kita mengatasi sebenarnya isu ini sebenarnya adalah untuk memperkasakan keusahawanan. Saya perlu cakap memang memperkasakan keusahawanan, sebab bukan sahaja bila kita buat keusahawanan entrepreneurship ni, kita dapat, saya boleh kata, menambahkan pendapatan kita sekarang lebih daripada apa yang kita boleh dapat daripada luar sana. Dan sayangnya galakan itu belum ada lagi dekat universiti, dan most of the time it's always, macam saya nak kata, dia adalah inisiatif sendiri. Mungkin ada di setengah universiti, memang mungkin ada lah, tetapi bagi saya ianya tak agresif. Bagi saya memang kalau boleh kita cuba mengagresifkan benda ni, supaya lahirlah lebih ramai usahawan yang mampu menyelesaikan masalah-masalah pengangguran. Kan, at least adalah peluang pekerjaan untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain. Kan, pendapat saya lah. Okey, in relation to apa yang disebut oleh Mifzal tadi, barangkali Alam, Badan Majlis Perwakilan Pelajar juga sebenarnya harus memainkan peranan sebenarnya untuk menyuntik semangat-semangat yang berbeza kepada mahasiswa kita yang berada di masih lagi belajar ketika inilah, menanamkan kekuatan diri, menanamkan semangat. Tetapi kalau boleh, mereka harus keluar daripada kotak pemikiran yang lama itu, dan mereka juga harus melihat kepada satu dimensi kehidupan, cabaran yang berbeza. Jadi apa yang mungkin pandangan Alam sendiri, Majlis Perwakilan Pelajar, boleh memainkan peranan ke arah ini sebenarnya? Alright, baik. Sebenarnya saya telah melalui Minggu Suai Kenal sebanyak 4 kali di UUM, yang mana kami uruskan secara teruslah kepada mahasiswa, dan saya sering berpesan kepada pelajar-pelajar yang baru masuk. Saya kata kat diorang, setiap tahun saya cakap benda yang sama, setiap penggal saya cakap yang sama. Saya kata masuk ke universiti ni umpama kita dapat satu kain putih, kain rentang putih, yang mana sepanjang 4 tahun, sepanjang
pengajian kita perlu lakarkan kain rentang tu untuk kita jual semasa kita habis pembelajaran tu. Yang mana bentuknya, coraknya, warnanya itu adalah terpulang kepada individu. Sama ada nak lebih ke arah, sama ada mungkin kita boleh tafsirkan ke arah kepimpinan, ke arah kesukarelawanan, ke arah keusahawanan. So itu bergantung kepada penulis, pelukisnya, bagaimana ke arah bentuk yang diinginkan. Tapi sekurang-kurangnya anda perlu melukis supaya habis je belajar anda tahu apa yang anda nak buat dan anda tahu apa yang anda nak jual. So itu yang saya selalu tekankan kepada mahasiswa, supaya mereka tidak menganggap masuk ke universiti ni adalah satu benda yang mungkin sekadar kita selesaikan untuk dapatkan sekalung ijazah. Tapi sebenarnya masuk ke universiti ni 4 tahun kita perlu buat sesuatu untuk apa yang kita boleh dapat selepas kita selesai daripada habiskan pengajian tu lah. Jadi daripada peringkat Majlis Perwakilan Pelajar bersama peringkat universiti juga sering menekankan daripada aspek kualiti nilai mahasiswa tu. Jadi peranan kami sebagai Majlis Perwakilan Pelajar bukan sahaja semata-mata tertumpu kepada kebajikan mahasiswa, tapi kami juga wajib untuk melaksanakan program-program yang mungkin boleh menambah nilai value skills mahasiswa tu. Misalnya kami daripada peringkat MPP ada buat program editing from zero to hero. Bagi saya mungkin program itu program yang basic, yang mungkin orang tengok AI kosong baru belajar, tapi bagi saya itu adalah skill yang paling bernilai waktu zaman sekarang ni. Semua tempat, semua bisnes perlukan editing, dan benda itulah yang kita tanam dekat pelajar-pelajar. Mungkin kalau tak nak skill ni, kita bagi skill lain pula. Contoh kita ada buat juga berkenaan tentang imam muda dan sebagainya kan, untuk Islamik punya program. So itu adalah kepelbagaian yang kita tawarkan. Selebihnya biar mahasiswa yang pilih apa yang diorang inginkan. Dan dalam masa yang sama, bagi kami fokus untuk membantu mahasiswa ni bukan sahaja short term, tapi fokus untuk membantu mahasiswa ni perlu ada juga daripada aspek long term. Kalau short term, kita memang daripada peringkat MPP sering bagi makanan percuma, bagi bantuan kewangan, bagi voucher makanan dan sebagainya kepada mahasiswa, fight isu mahasiswa dan sebagainya. Dan tanggungjawab kami juga sebagai Majlis Perwakilan Pelajar untuk memberi bantuan jangka masa panjang, yang mana daripada peringkat MPP setiap semester semester kita buat career expo career. Bagi saya ini kita macam kita katalah, kita tak tarik, kita tak paksa, kita tak menggesa mereka untuk pergi, tapi kita sediakan platform untuk mereka memudahkan urusan mereka. Mereka nak cari peluang pekerjaan mereka, mereka nak cari mungkin ruang-ruang peluang yang diorang ada. Sebab bagi saya untuk orang yang berjaya tidak semestinya kena bijak, tapi bagi saya orang yang berjaya ni wajib untuk cerdik. Apa beza bijak dan cerdik? Orang bijak ni mungkin dapat kertas exam, mungkin boleh for flat dan sebagainya. Tapi orang cerdik ni pula dia boleh mengambil peluang daripada sebalik kekurangan dan sebagainya. Maksudnya orang cerdik, orang kata ada peluang, kita gunakan sebaik mungkin peluang yang ada. So itu adalah satu jaminan yang bagi saya boleh memberi kepada kejayaan bagi seorang mahasiswa. So kita tak boleh terlalu fokus, mungkin tak katalah tak boleh, mungkin tak terlalu fokus ke arah untuk dapatkan dan sebagainya ni. Tapi kita pun perlu sulamkan dalam diri kita nilai-nilai cerdik untuk mendapatkan peluang. Misalnya macam Rizal yang ambil peluang perniagaan. Bagi saya itu ada satu kepujian kepada mahasiswa. Sebab apa? Sebab mahasiswa sebenarnya keluar daripada universiti tidak boleh untuk mencari kerja. So bagi saya mahasiswa yang keluar universiti perlu mencipta kerja. So itulah level graduan keluar universiti dan graduan yang mungkin keluar daripada Form 6, keluar daripada SPM dan sebagainya. Itu level perbezaan dia. Makna kata di sini mahasiswa keluar dari universiti create kerja dengan cara macam mana? Mulakan perniagaan, mungkin kecil-kecilan, dan mungkin habis je dari pelajar kita buat besar-besaran. So itulah tanggapan saya dan pendapat peribadi saya. Okey, sebenarnya ada lagi satu persoalan juga yang ingin saya kongsikan bersama dengan Mifzal dan juga Alam. Ini berkaitan dengan
Majlis Perwakilan Pelajar. Kalau zaman saya dulu dikenali sebagai Persatuan Pelajar dan Kesatuan Pelajar dan sebagainya lah. Tetapi ada satu aspek yang cukup penting sebenarnya, iaitu tentang kita lihat bagaimana kadang-kadang Majlis Perwakilan Pelajar itu sendiri diresapi dengan unsur-unsur politik. Dan kita harus ingat, zaman saya dulu, saya masih ingat lagi bahawa Perdana Menteri kita sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, at one time masa zaman saya adalah merupakan student leader yang cukup aktif sebenarnya. Dan kita boleh melihat bagaimana Datuk Seri Anwar sendiri terus berjuang dalam bidang politik sehinggalah berada di kedudukan sekarang ini. Tetapi apakah masih lagi relevan sebenarnya dalam zaman kita sekarang ini bila kita bercakap tentang pusat pengajian tinggi, bila kita bercakap tentang Majlis Perwakilan Pelajar ini? Jadi kita jawab tentang persoalan itu. Kita rehat dulu buat seketika dan kembali nanti. Mungkin kita dapatkan pandangan daripada kedua-dua tetamu berkaitan dengan isu ini. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang tokoh siswa pemimpin muda negara, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua anak muda yang cukup hebat sebenarnya, iaitu Mifzal Salihin, pemenang tokoh siswa kebangsaan 2022, dan kita juga ada Muhammad Ahlam Abu Bakar, iaitu pemenang anugerah Badan Majlis Perwakilan Pelajar terbaik, anugerah tokoh siswa 2022. Baik, tadi sebelum berehat saya lontarkan persoalan tentang apakah perlu sebenarnya ada politik dalam kampus. Apakah dulu Majlis Perwakilan Pelajar selalunya menggunakan isu politik itu sebagai sesuatu yang utama sebenarnya dalam perjuangan siswa-siswa. Tapi apakah anda melihat secara ikhlas, Alam, apakah unsur-unsur seperti itu sebenarnya masih diperlukan dalam Majlis Perwakilan Pelajar ketika ini? Okay, di baik. zaman ini. Okay, baik. Soalan yang mungkin menarik dan mungkin mencabar untuk saya jawab. Jadi saya jawab daripada pendapat saya sendiri, kacamata yang saya nampak sepanjang saya berada di universiti. Satu, bagi saya terus je jawab, politik tu perlu ada dalam universiti, wajib ada dalam universiti. Sebab apa? Sebab kita sudah melaksanakan ataupun menggubal satu dasar undi 18. Jadi kalau kita tidak mewajibkan atau melepaskan ruang untuk berpolitik dalam kampus, makna kata kita telah ambil redundant dengan dasar-dasar yang telah kita buat before this, dan yang mana kita anggap undi 18 tu adalah satu benda yang sangat memberi impak kepada politik negara, landscape politik negara, yang mana mungkin perlu ada peranan mahasiswa, peranan golongan muda dalam mencorak masa depan negara. Jadi pertamanya mungkin kita selalu berfikir bahawa politik ini adalah satu ruang kancah yang buruk untuk mahasiswa. Politik itu kotor dan sebagainya. Memecah belahkan. Tapi pendapat saya, politik itu tidak kotor. Yang kotornya adalah pemain-pemain politik, pencatur-pencatur politik. Itu pendapat saya. Yang mana politik itu sebenarnya adalah amat penting untuk negara kita. Politik itulah yang menggubal dasar kita. Politik itulah yang akan menjaga kebajikan kita. Politik itulah juga akan menentukan masa depan kita bersama. Jadi kita tidak boleh pisahkan universiti, politik ataupun politik mahasiswa. Kerana itulah yang perlu kita raikan. Supaya apa? Supaya kita nak lahirkan mahasiswa yang bukan sahaja tahu pasal politik, tapi kita nak lahirkan mahasiswa yang faham apa itu politik. So makna kata di sini, kita faham waktu zaman sekarang ni banyak sosial media yang manipulate isu-isu semasa. Ada ahli-ahli politik yang mungkin menggunakan perkara-perkara yang bermain dengan perang persepsi dan sebagainya, yang mungkin akan buat pemikiran mahasiswa ni mudah bertukar-tukar prinsipnya. Jadi oleh disebabkan itu, dengan nilai faham tentang politik, mereka boleh nilai sama ada benda itu baik ataupun buruk. Sebab itu benda itu kita kena pupuk sekarang.
Kalau bukan sekarang, bila lagi? Takkan zaman bekerja baru kita nak pupuk apa itu politik. So mungkin daripada sekolah lagi kita dah boleh pupuk. Waktu di sekolah rendah ataupun sekolah menengah, kita dah ajar apa itu sistem demokrasi dan sebagainya. So itulah nilai-nilai yang mungkin kita akan tambah baik untuk masa akan datang. Itu pendapat saya. Alam mungkin ada pandangan yang tersendiri dalam isu ni lah. Bukan rahsia lagi lah. Kita ambil contoh macam sendiri lah. Kita tahu bahawa ada parti-parti politik yang akan mula cuba mempengaruhi the student leaders khususnya lah, untuk menyokong parti mereka, fahaman politik mereka dan sebagainya. Bagaimana Alam melihat isu ini? Apakah ianya merupakan sesuatu yang sekiranya tidak dikawal ataupun dibendung, mungkin juga akan melahirkan kesan-kesan yang negatif sebenarnya dalam perpaduan di kalangan pelajar-pelajar sendiri? Okey, baik. Terima kasih atas soalan itu. Dan saya, pada pandangan saya lah, saya merasa, sebenarnya saya terus terang, saya agak kecewa dengan sebahagian mahasiswa kita. Sebab kadang-kadang mereka ni memang tak nak ambil tahu tentang politik. Kan, hal-hal politik itu sangat penting, kan, sebab ia menentukan direction negara kita. Dan seperti bagaimana saudara Alam pun dah kata, kan, kita dah ada undi 18 dan kita pun terlibat sama dalam proses mengundi itu, kan. Tetapi isunya di sini, seperti mana tuan dah bercakap, dah kata tadi, adalah apabila parti-parti ini semua, kan, mereka ada unsur-unsur politik yang kuat mencengkam badan-badan mahasiswa ini, kan. Pada pandangan saya lah, saya merasakan bahawa bila kita cakap pasal kesan negatif itu, kesan negatif disebabkan hal ini, sebenarnya bagi saya tak pernah nampak ada berlaku pergaduhan ke apa ke. Memang adalah bila kita kata bercakap tentang satu isu, akan ada pandangan yang berbeza daripada parti A, parti B, kan. Mereka akan kita kata bergaduh lah, kan, di media sosial semua, kan. Tetapi in the end mereka melontarkan pandangan mereka, kan. Dan tak pernah lagi lah yang saya pernah nampak pada zaman kini yang sampai bergaduhnya, tumbuk ke apa, tak adalah. Alhamdulillah lah. Tak ada lagi lah benda-benda tu. Asalkan dikawal, dan saya rasa sebenarnya kena ada pemantauan lah sebenarnya. Pemantauan ni bukannya kita nak kata kita perlu pantau setiap perkara yang dikatakan, tetapi agar tidak mengatasi batas yang tertentu. Kita hidup bermasyarakat, so memang kita kena memahami salah satu antara satu sama lain. Jadi kita tak boleh menggunakan isu-isu seperti racial, agama, kan. Kita dah zaman 2023 dah, so kita kena bersama-sama. Kampus itu harus bersih. Kampus itu milik semua orang semua. Jadi unsur politik untuk menyampaikan apa yang terjadi tentang negara itu okey, tetapi jangan berlebih-lebihan. Betul. Okey. Baik, kita sampai di penghujung, tak banyak lagi masa yang tinggal sebenarnya. Tapi satu lagi perkara juga yang saya nak dapatkan pandangan Alam lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Yang Berhormat Perdana Menteri kita sekarang ini memperkenalkan satu falsafah dan juga konsep Malaysia Madani. Jadi secara peribadi, bagaimana Alam melihat, apakah ini satu falsafah, satu konsep yang mungkin akan memberikan satu impak yang cukup murni sebenarnya dalam pembangunan negara keseluruhannya? Okey, baik. Bila mana kita bersembang soal dasar atau falsafah bagi seseorang Perdana Menteri, untuk penggal lepas kita tak dapat menilai setiap satu dasar yang diperbuat oleh satu kabinet. Sebab apa? Sebab kita tak cukup memenuhi 5 penggal. Satu penggal bagi 5 tahun tu. Jadi kita tengoklah waktu zaman Malaysia Prihatin ke zaman keluarga Malaysia, mungkin dasar dan falsafah yang dilaksanakan itu tidak betul-betul kita dapat lihat secara panjangnya, secara penuhnya. So secara penuhnya kita tak dapat lihat. Jadi untuk Malaysia Madani ni, kita anggap bahawa Anwar Ibrahim ni adalah orang yang mungkin
berjiwa besar. Kita faham sebab saya memang terus terang saya sudah ikut dia waktu saya zaman sekolah rendah lagi. Saya selalu tengok video dia dekat YouTube, cara dia bercakap. Saya tahu waktu zaman dia mula-mula mula-mula waktu mereka dia di UMNO lah saya cerita. So dengan prinsip yang dia pegang, sebab lain pemimpin lain prinsip. So dengan prinsip yang dia pegang, dengan dasar yang dia laksanakan hari ini, kita mengharapkan sebab kita tak tahu kehadapan nanti apa cabaran yang dia akan hadapi. So kita mengharapkan bahawa politik hari ini betul-betul politik yang kita inginkan. Sebab kita sudah tak nak tengok bahawa politik perpecahan itu berlaku lagi. Biarlah apa pun yang berlaku, yang penting kepentingan masyarakat perlu diutamakan. Sebab dulu sikit je lah saya lagi. Okey, kita nak sambung lagi, tapi ada pemanggil rupanya di talian kita, walaupun kita hampir-hampir di penghujung. Kita ambil dulu panggilan daripada Encik Daniel dari Kuala Lumpur. Difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Halo Daniel. Hello, selamat malam. Selamat malam Daniel. Ya. Saya nak tanya dengan dua ahli panel malam ni. Ya. Okay, so bila kita bercakap pasal kepimpinan dalam golongan belia, kumpulan MPP ni lah yang sering dikaitkan. Sebab kita tahu MPP ni mereka ada ciri-ciri menjadi pemimpin masa depan. So kita selalunya dalam kalangan pelajar kita ada satu stereotip yang di mana MPP ni selalunya lah mereka lebih cenderung membawa suara-suara orang atas. Mungkin mereka fikir yang supaya mereka kekal berkuasa and so on lah. So mereka kurang membawa suara pelajar. So mereka ni yang mungkin akan menjadi pemimpin negara kita pada suatu masa nanti. Macam mana mereka nak menjamin yang walaupun mereka dah berjaya di luar sana, mereka akan membawa suara rakyat, bukannya tetap dengan cara mereka sewaktu jadi MPP dulu. Okey. Itu soalan saya. Baik, menarik apa ni Daniel. Terima kasih banyak-banyak. Jadi bila you sentuh tentang MPP, Alam lah kena jawab. Itu memang soalan direct kepada Alam. Jadi betul tak apa yang disebut oleh Daniel itu? Apakah memang itu berlaku semua? Memang saya setuju 100% apa yang dia cakap itu adalah benda yang situasi sekarang. Yang mana expectation, anggapan mahasiswa bahawa MPP ni adalah macai universiti. Memang kita daripada peringkat MPP pun kita di UUM lah, kita cuba untuk menukar persepsi itu. Sebab mungkin saya setuju juga apa yang saudara Daniel sebutkan tadi. Kalau dia jadi pemimpin masa akan datang, adakah dia akan jadi pemimpin yang jilat, yes boss, yang tidak memperjuangkan hak mahasiswa, hak rakyat. Daripada pendapat saya, nilai seorang pemimpin itu, benda yang paling utama adalah wisdom, kebijaksanaan. Itu adalah nasihat yang diberikan oleh Vice Chancellor saya, Prof. Han Hilman. Dia kata, Ahlam, kau nak jadi pemimpin yang wisdom. Apa nilai wisdom tu? Iaitu kita buat keputusan adalah berdasarkan kebaikan untuk semua, bukan kepada tertentu, bagi kumpulan kecil, kumpulan besar, kumpulan itu, kumpulan ini. Tapi kebijaksanaan tu perlu dilihat secara menyeluruh. Dan pada peringkat MPP, kita anggap bahawasanya tujuan utama kita ada di MPP adalah atas pemilihan mahasiswa. Makna kata di situ kita perlu mengutamakan prioriti hak mahasiswa. So itu peranan kita. So setiap kali kita masuk mesyuarat ke dan sebagainya, kita perlu utamakan peranan mahasiswa, kebajikan mahasiswa. Yes, betul. Tapi masalah yang berlaku situasi sekarang ni adalah MPP tak mampu untuk tunjuk benda tu. Sebab pendapat saya anggaplah bahawa MPP ataupun perwakilan-perwakilan mahasiswa yang ada di Malaysia ni, mereka buat kerja yang mereka perlu buat. Mereka perjuangkan hak mahasiswa, buat itu dan buat ini dan sebagainya. So kita tak bolehlah sapu rata yang semuanya adalah kaki jilat dan sebagainya. Tapi apa yang saya nampak, mereka ni tak mampu untuk tunjuk apa yang mereka perjuangkan untuk mahasiswa. Dan hari ini kita berhadapan dengan satu situasi media sosial yang perlu kita tonjolkan. Bukanlah nak show off, tapi itulah visibility kerja yang perlu kita tonjolkan, bahawa kita melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan
diharapkan dan dimandatkan oleh mahasiswa. Dan bagi saya MPP ini adalah satu medan panggil pembelajaran untuk pemimpin masa akan datang. Kalau mereka salah, mungkin tidak bagi saya tidak adil untuk kita hukum secara terus sampai bila-bila. Betul. Mungkin itu adalah satu situasi untuk mereka belajar untuk jadi pemimpin yang lebih hebat untuk masa akan datang dan terus mendatang. Okey, baik, kita tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi Mifzal. Jadi saya beri ruang dan juga peluang kepada Mifzal untuk sampaikan apa saja di penghujung program ini. Dan sudah pastilah sesuatu yang penting sebenarnya ingin dilontarkan kepada anak-anak muda kita, kepada para siswa kita. Apa yang perlu mereka lihat bila mereka berada di kampus itu sebenarnya. Okay, baiklah. Terima kasih. Jadi kepada semua mahasiswa lah, apa yang saya boleh katakan, 4 tahun anda di universiti ini merupakan tempat untuk anda absorb segala ilmu yang anda boleh dapatkan. Tak kisahlah ilmu tu ilmu soft skill ataupun ilmu yang you belajar dekat dalam course masing-masing, tetapi you kena belajar juga untuk explore diri you. Jangan kita mengekang diri kita hanya buat satu perkara saja. Bagi saya, keep your options wide. Cuba dalam setiap benda yang you rasa you boleh buat. Saya ada satu kepercayaan yang saya rasalah kepada yang saya sendiri amalkan lah. Selagi mana kita boleh buat, selagi itu kita teruskan. Jangan potong kita punya options. Dan sentiasa memikirkan macam mana kita nak memberi nilai kepada orang di sekeliling kita, individu sekeliling kita, komuniti sekeliling kita. Dan kita kena pastikan sebagai mahasiswa juga, kita kena sentiasa mencarilah perkara ini. Memang benda ini bukannya ada kita belajar daripada kos kita itu sendiri, tetapi itu atas dasar inisiatif diri sendiri. Jadi ini sebenarnya adalah satu panggilan lah untuk mereka untuk explore. Dan bila mereka explore, mereka akan mempelajari banyak benda tentang diri mereka yang mereka sendiri pun tak tahu yang mereka boleh buat. Jadi itulah saya punya pesanan saya lah. Jadi dalam masa yang sama mengejar akademik, kejarlah perkara-perkara lain, soft skill untuk masa kerja nanti. Fikirkan. Tetapi yang lebih penting juga, jangan kita lupa bahawa sokongan daripada keluarga, daripada ibu bapa, itu merupakan satu sumber yang cukup penting sebenarnya kepada pelajar-pelajar kita. Sangat setuju. Ya. Okey, saya cukup berterima kasih kepada Mifzal. Tinggi-tinggi terima kasih kepada Alam kerana sudi bersama saya di ruang bicara ini. Saya tak puas sebenarnya kerana banyak persoalan, terutamanya bila berkaitan dengan Majlis Perwakilan Pelajar khususnya lah. Banyak isu sebenarnya yang boleh kita sembang-sembang, tapi mungkin di masa-masa yang akan datang kita bersama lagi di program ruang bicara ini. Begitu juga dengan Mifzal. Tahniah sekali lagi dan selamat maju jaya. Begitu juga dengan Alam. Teruslah perjuangan anda bersama dengan Majlis Perwakilan Pelajar di UUM, dan saya percaya bahawa UUM juga tentunya gembira dengan apa yang telah pun dicapai oleh anda dan rakan-rakan dalam Majlis Perwakilan Pelajar itu. Jadi teruskan perjuangan itu sehingga ianya mencapai ke matlamat yang diinginkan. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ini bukan janji daripada Majlis Perwakilan Pelajar, tetapi dari kami di Bernama TV. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Thank you very much.